Okay, everything is good. Okay, dah kena? Dah Alright. Mana I punya? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya OT Aisyah Rozali. Dan insyaAllah hari ini kita berada di page OT Aisyah Rozali. Baik, seperti yang dijanjikan, hari ini kita akan live tajuk anak cekap menulis. Okay? Alright, Alhamdulillah. So malam ni kita sepatutnya live tadi pukul 8.30 tapi kita start lambat sikit sebab kita ada masalah teknikal sikit malam ni. But it's okay. All things handled. Semua benda dah diselesaikan. So saya harap anda boleh dengar suara saya dengan jelas. So boleh tolong komen. Kalau siapa-siapa yang dengar. So hari ni kita nak bagi tajuk anak cekap menulis. Dan selepas habis sesi sharing ni, so saya panggil mini webinar. So esok kita akan ada satu lagi mini webinar yang saya dah janjikan beberapa minggu lepas, iaitu tentang macam mana kita nak latih anak usia 3 tahun. Okay, tu hari ni kita akan bincangkan tentang anak cekap menulis sebab sebenarnya soalan tentang anak menulis ni pun saya dah banyak kali terima daripada anda. So saya rasa eloklah kalau saya berkongsi tentang ini dengan anda supaya kita boleh sama-sama study. Okay, so tapi sebelum tu saya nak minta respon sama ada anda dengar dengan jelas. Okay, Alhamdulillah jelas. Kalau visual, make sure nampak muka saya tu kecil tak apa. Yang penting apa yang saya nak tulis nanti sebab saya akan lukis-lukis sikit. Okay, so make sure anda nampak dengan jelas lah. Alright, so boleh nampak tulisan anak cekap menulis dengan jelas. Okay, so boleh komen dekat situ. Sementara tu boleh tolong sharekan kita punya live hari ni. Sebab mini webinar macam ni biasanya jarang-jarang kita nak buat mini webinar. Dan sebenarnya kami macam selalu plan macam mana kita nak bagi sharing. So apa kata kalau kita terus buat mini webinar dan saya rasa tak payah tangguh-tangguh dah. Kita terus start je kita punya mini webinar. So tolong sharekan live ni, sharekan di wall anda supaya lebih ramai kawan-kawan kita yang boleh tengok sama-sama dan boleh tanya soalan. Okay, saya ada dengan phone saya dekat sini. So boleh tanya soalan berkaitan dengan anak cekap menulis. Okay, so sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain masuk, saya rasa saya tak nak buang masa sebab kita pun dah terlewat 20 minit daripada waktu yang sebenarnya. Okay, malam-malam kita nak tidurkan anak lagi lepas ni kan. So kita akan teruskan kita punya perbincangan tentang anak cekap menulis. So hari ni saya nak bincang tentang menulis sahaja. Kalau nak tanya saya tentang membaca, tentang anak yang bercakap dan sebagainya, kita simpan untuk webinar yang lain. Okay, so mini webinar kita malam ni, kita akan ceritakan tentang anak cekap menulis dan anda semua jangan risau sebab pada hujung kita punya perbincangan dalam webinar ni, pada hujung perbincangan webinar ni, saya akan berikan anda PDF ataupun nota yang saya conteng hari ni dekat atas ni nota yang anda nampak dekat skrin ni, anak cekap menulis ni, saya akan compilekan nota ni dalam bentuk e-book PDF dan saya akan kongsikan pada anda. Anda boleh ambil secara percuma sahaja. Khas untuk semua yang menonton mini webinar ni sama ada sekarang ataupun yang menonton rakaman. Okay, so untuk anak cekap menulis hari ni saya ada buat teaser sikit petang tadi 4 hours ago. Saya ada buat teaser tentang apa perkara yang penting kalau kita nak anak pandai tulis. Okay, so saya nak ajak anda tengok sama-sama dekat sini. Boleh nampak ke dekat skrin tu? Mungkin tak berapa jelas, so kita highlightkan kat sini. Okay, so ini adalah 3 perkara penting kalau kita nak anak kita pandai tulis. Okay, so kita besarkan sikit. Okay, so boleh nampak kot kan? Alright, so kita tengok perkara yang pertama. Kuatkan otot keseimbangan. So saya nak anda tengok kat situ, saya akan highlightkan dekat sini. Otot keseimbangan. So ini adalah poin yang sangat penting yang kita akan bincang secara ekstensif malam ini. Okay, dan seterusnya kita tengok dekat situ. Cekapkan fokus mata.
fokus mata adalah juga poin yang sangat-sangat penting yang biasanya terapis akan tengok kepada anak-anak bila kita latih anak-anak ini menulis. Okay. Dan paling penting obviously kalau kita latih anak menulis adalah cekapkan jari jemari. Okay. So malam ni kita akan berbincang dengan cara yang lebih santai. Saya akan kurangkan penggunaan terms. Okay. Sebab kalau saya nak guna terms, biasanya saya akan kata keseimbangan ini merujuk kepada, kalau siapa yang biasa dah dengar saya punya live, anda akan tahu keseimbangan adalah merujuk kepada vestibular. Okay. So keseimbangan merujuk kepada vestibular. Okay. Macam mana pula dengan fokus mata? Fokus mata merujuk kepada persepsi visual. Okay, macam mana mata anak tu tengok sesuatu, proses dalam otak dia dan dikeluarkan apa yang dia tengok yang diperlukan menggunakan otot-otot tangan dia dan otot-otot badan dia. Okay, so itu adalah fokus mata yang kita akan bincangkan. Dan jari jemari ni biasanya kita akan gunakan term sebagai motor halus. Okay, so hari ni sebab saya nak kawan-kawan kita yang baru first time ataupun jarang-jarang dengar perkongsian daripada terapis pun anda boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Okay, so minta tolong sharekan kepada kawan-kawan dan insyaAllah nota yang saya conteng malam ni memang saya akan sharekan kepada anda secara percuma. Percuma sahaja, jangan risau. Okay, kita kan suka bagi sharing ilmu kan. Okay, so ini adalah 3 perkara penting yang kita akan fokus. Vestibular, vestibular, persepsi visual dan juga motor halus. Okay. Oh sekejap, saya punya screen blank. Okay, alright. Screen dah ada balik. Okay, sorry. Saya punya screen yang blank. Okay, saya mungkin dekat tempat lain. Okay. Okay, so hopefully dekat anda okay lah ya. Screen saya blank. Okay, alright. So kita sambung. Vestibular, persepsi visual dan juga motor halus. Ini adalah 3 poin penting yang saya nak anda dapat pada malam ini. 3 poin penting. So ingat, keseimbangan. So vestibular means keseimbangan. Fokus mata maksudnya persepsi visual dan juga jari jemari maksudnya kita punya motor halus. Okay, so tadi kita cerita nak conteng-conteng kan? So obviously saya akan mula menconteng sekarang. Okay, so bersedia? Okay, so saya nak anda bersedia ya. So nota ni nanti saya akan kongsikan pada anda. Okay, so bila kita cerita tentang menulis, so bila saya kata tentang menulis, bila saya cakap tentang menulis, okay, so apa yang terlintas dekat fikiran kita? Okay, apa yang terlintas di fikiran kita bila saya sebut tentang perkataan menulis? Kita akan nampak seorang kanak-kanak yang sedang pegang pensil dan sedang tulis. Betul? Okay, so itu adalah apa yang kita nampak ataupun itu adalah apa yang kita bayangkan setiap kali kita bercerita tentang menulis. Baik. Macam mana kita nak tengok sama ada anak kita tu betul-betul cekap menulis ataupun tidak. Yang itu kita kena ambil kira banyak perkara. Okay, so bila kita cerita tentang menulis, poin yang pertama tadi saya ada cerita tentang keseimbangan. Okay. So poin yang pertama tadi kita cerita tentang keseimbangan. Poin yang kedua, kita cerita tentang fokus mata. Okay, ataupun persepsi visual. Poin yang ketiga, kita cerita tentang jari jemari ataupun kita panggil sebagai motor halus. So, bila anak menulis sebenarnya, ianya tidak sesimpel yang kita nampak. Okay, menulis bukan latihan jari jemari. Okay, saya selalu dapat, kalau anda tengok dekat nota saya petang tadi,
4 hours ago is like petang tadi lah kan. Okay, petang tadi, anda tengok dekat sini, point yang sangat penting yang saya nak highlightkan kepada anda semua. Ramai orang salah faham. Ingatkan, asal anak guna 3 jari, kira cekap. Okey, ini adalah satu persepsi yang saya nak kita semua ambil berat. Saya jumpa ramai parents yang very satisfied, yang rasa sangat berpuas hati, okey. Yang rasa sangat berpuas hati setiap kali. Okey. Yang rasa sangat berpuas hati setiap kali mereka dapat anak kecil mereka menulis menggunakan 3 jari. Walaupun anak tu baru 18 bulan, dia menulis menggunakan 3 jari. So what happened? Anak ni menulis menggunakan 3 jari. So mother ni kata, oh anak saya dah cekap dah menulis. Dia dah pegang dengan 3 jari. Maksudnya dia dah bagus lah kan, dah cekap, dah tak ada masalah. Tapi bila kita tengok cara anak tu tulis, bila kita tengok cara dia menulis, dia pegang pensel, dia pegang pensel yang gerak, pensel jari dia tak bergerak tau. Jari dia statik. Okey, jari dia statik. Yang bergerak adalah bahu ataupun siku dia. Jari dia statik. So ini kita tak kata matured pencil grasp. Kita kata anak tu baru pandai, memang dia automatik dia pandai pegang guna 3 jari. Tapi anak tersebut tidak pandai lagi untuk menggunakan jari jemari dia dengan efisien. So itulah kisahnya. So kita kena betul-betul faham konsep bahawa bila kita nak kata anak kita punya jari jemari tu anak kita punya jari jemari tu very effectively writing, kita kena tengok apa yang bergerak. So semasa kita pegang pensel, hari ni saya saja pakai tudung hitam sebab saya nak tunjukkan anda ilustrasi. Semasa kita pegang pensel, apa yang bergerak, tengok jari saya ya, yang bergerak bila kita tulis huruf A adalah jari kita. You see that? Jari kita. So saya tunjukkan demo So saya stop screen sharing. Okay. So anda akan nampak muka saya je sekarang. Alright. So saya nak anda tengok macam mana anak menulis. Okay. So semasa anak tulis, okay, dia tulis. Alright. So kita pakai tudung hitam ni kan. Okay. So semasa tulis, macam mana cara anak pegang pensel? Anak akan gerakkan jari. Nak tulis huruf A, shoot A. Betul? So jarang anak yang kita kata belum matured lagi handwriting, anda akan nampak dia gerakkan jari. Dia gerakkan siku ataupun pergelangan tangan. Anda akan nampak jari dia statik. Sebab tu saya kata ramai antara kita yang hanya fokus kepada perkembangan jari jemari. So bila anak dia terpaksa fokus kepada benda yang terlalu halus macam jari, kita push anak untuk pegang dengan 3 jari. In fact, ada satu research, saya tak ingat tahun bila, saya rasa dalam tahun 2016 ke, saya tak ingat, nanti saya check balik berapa tahun bila research tu. Research tu mengatakan bahawa walaupun anak tersebut pegang dengan 4 jari macam ni kan, 4 jari, so 4 jari dia memegang semasa menulis, semasa anak tu memegang dengan 4 jari, walaupun anak itu memegang dengan 4 jari, tapi kalau yang bergerak adalah dia punya jari, dia tulis macam gini, yang gerak adalah jari, anak itu tetap dikira ada matured pencil grasp. Dan anak itu tetap boleh menulis, bila diorang buat research, anak tu tetap boleh menulis dengan laju, anak tu tetap boleh menulis dengan efisien, sama macam orang yang ada tripod grasp. Sebab tu, bila kita dalam keadaan matured ni, kita yang dah umur 30, 20, 40, ada antara kita yang pegang macam ni. Tapi kita tetap boleh menulis laju dan cantik dan kemas. Ada antara kita yang pegang macam ni. Tetap boleh menulis laju dan kemas. Sebab apa yang bergerak? Yang bergerak adalah jari. So efficiency of handwriting akan bergantung kepada efisienkah ataupun tidakkah jari kita. Okay, so concentrate macam mana jari anak bergerak. If you paksa sekalipun anak yang masih guna movement bahu untuk menulis, anda paksa dia, pakaikan dia apa benda lah semua device yang bentuk 3 jari untuk dimasukkan 3 jari tu, anda paksa dia untuk buat, maka it won't help kalau anak tu tak reti pun nak guna jari dia dengan efisien.
Okey, anak tu tetap akan menulis dengan lambat, anak tu tetap akan rasa struggle semasa menulis. So the most important part adalah melatih anak menggunakan jari. So salah ke kalau kita bagi anak kita guna device yang macam apa claw finger claw tu kan, yang kita slotkan dekat kita punya pensel, anak masukkan jari. Salah ke kalau kita bagi macam tu? Tak salah. Asalkan kita dah berusaha latih jari jemari dia untuk pegang, tapi anak kita masih pegang macam ni. Kalau anak kita pegang macam ni dan yang bergerak adalah jari jemari dia, biarkan dia. Kalau anak kita pegang macam ni, yang bergerak adalah jari jemari dia, biarkan dia. Kalau anak kita pegang macam ni, yang bergerak adalah jari jemari dia, biarkan dia. Because kalau you paksa dia untuk pakai claw grasp tu, claw tu, kan? You paksa dia untuk pakai, anak tu akan off rasa nak menulis. Unless kalau bila anak kita jenis yang pegang macam ni ataupun masih pegang macam ni, yang itu kita bagi claw sebab kita nak dia belajar grip guna hujung jari. Okay, so kalau anak kita dah pegang pensel guna hujung jari tapi dia pegang dengan cara-cara yang kita panggil modified grasp, it's okay. Sebab dia akan belajar lagi untuk menggunakan modified grasp dia secara functional. Idea dia functional, bukan rupa cara anak kita pegang. Idea dia functional ke tak? Anak kita nak menulis dengan functional, mesti kena jari yang bergerak. So kalau nak bagi anak kita claw tu, claw modified grasp ke, claw grasp ke, kolami ke, apa ke benda tu, apa sahaja yang nak bagi, make sure kita bagi selepas anak kita umur 6 tahun dan ke atas dan anak kita masih pegang macam ni atau anak kita masih pegang macam ni. You even boleh nampak ada some children dia pegang pensel macam ni, especially kalau anak-anak autistik. Anda akan nampak anak-anak autistik, anak-anak yang ada low muscle tone dia rendah, maksudnya kekuatan otot dia rendah. Anda akan nampak mereka pegang macam ni tau. Okay, tapi bila dia tulis, yang bergerak adalah jari. Okay, so dia belajar dan adjust untuk tulis dengan selesa. So, kalau pegang macam ni, you bagi dia claw tu. Ajar dia guna jari. Tapi kalau dia dah berusaha untuk guna jari, dia bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun dan masa 6 tahun tu you nampak dia boleh tulis dengan laju dengan jari dia, biarkan. Because ada banyak lagi komponen dalam handwriting yang kita nak tengok selain hanya jari jemari. Tapi still, latih jari jemari penting sebab bila anak boleh guna dan gerakkan jari jemari dia dengan efisien, itu akan mempengaruhi anak untuk boleh menulis dengan cekap, dengan kemas supaya anak tu rasa termotivasi untuk menulis dengan baik. Okay? Baiklah. Alright, so bila kita perhatikan anak kita menulis, so tadi kita cerita tentang komponen jari jemari kan? Okay, so tadi kita cerita tentang komponen jari jemari iaitu point yang ketiga yang saya sharekan petang tadi. Alright, so sekarang ni kita nak cerita tentang apa pula kaitan fokus mata dan keseimbangan. Okay, sebelum saya nak cerita tentang fokus mata dan keseimbangan, saya nak ajak anda semua tengok yang lebih basic lagi. Okay, yang lebih basic. Iaitu, point dia adalah, point penting sangat-sangat adalah, adakah, saya ada soalan adakah anak kita tahu kenapa kena tulis? Ini poin yang lebih penting daripada latihan menulis tu sendiri. Adakah anak kita tahu kenapa dia kena tulis? So ini adalah poin yang sangat-sangat penting untuk kita nak beritahu kepada anak. Okay? Saya rasa saya punya screen sharing ni dia macam lagging sikit. Okay? Alright, so itu soalan dia dah keluar dah. Okay. Adakah anak kita tahu kenapa kena tulis? So ini adalah poin yang sangat-sangat penting untuk kita ambil kira. Kita panggil
intrinsic motivation. Okay, saya tulis dekat sini ya. Intrinsic motivation. Okay, dia lambat sikit keluar. Alright, but it's okay. Dia akan keluar juga. InsyaAllah. Okay, so intrinsic motivation. So intrinsic motivation adalah benda yang sangat penting dalam approach ataupun pendekatan occupational therapist. Benda yang paling penting kita nak tengok adalah adakah anak itu ataupun adakah seseorang individu itu mahu melakukan satu-satu occupation, mahu melakukan satu-satu perkara. Okay, so bila anak kita ada intrinsic motivation ataupun anak kita tahu kenapa kita nak latih dia untuk menulis, okay, dah keluar dekat situ intrinsic motivation, anak kita tahu kenapa kita nak latih dia untuk menulis, maka anak kita dia akan faham yang dia perlu untuk menulis. Okay, sebab tu parents kita kena be very aware. Setiap kali kita nak latih anak-anak kita satu-satu kemahiran, memberitahu anak kita adakah anak kita tahu belajar kemahiran tersebut. Okay, so anak kita kena tahu benda tu. Sebab bila anak kita sendiri tak tahu kenapa dia kena tulis, robot je, dia ikut je, kita rasa, saya rasa saya nak latih anak saya menulis. So kita pun latih anak kita menulis. So bila anak dia rasa benda tu susah dan dia tak tahu kenapa dia nak kena buat sesuatu perkara tu, maka motivasi dia untuk cuba lagi tu akan jadi rendah. Ini applies untuk anak yang typical dan anak yang special. Sama. Sometimes saya dapat parents yang anak masih lagi tak tahu nak berkomunikasi. Okay, anak tu verbal, tak kisah dia verbal ke non-verbal sebenarnya, tapi bilangan perkataan, adakah anak tersebut faham instruction, adakah anak tersebut aware dengan persekitaran. Anak tu belum aware lagi, anak tu belum pernah pergi mana-mana intervensi, tapi anak itu perlukan intervensi. Contohnya anak tu kena pergi terapi tapi parents tak pernah bawa pergi terapi, so anak dah nak masuk 6-7 tahun baru nak bawa pergi terapi, terus nak suruh latih menulis. Parents kena faham, tanpa intrinsic motivation, tanpa anak-anak tahu kenapa dia kena tulis, maka you latih anak tu macam mana pun, anak tu tak dapat nak serap masuk dekat dalam kepala. Sama macam kita, kalau kita buat satu benda dan kita tak tahu pun kenapa kita buat benda ni. Okay, orang kata kita kena pakai kasut sebelah lain. Why? Kita pun pakai je lah sebab semua orang suruh. Tapi kita tak tahu kenapa. Adakah itu akan konsisten? Okay, so dia tak akan konsisten. So kita tak ada motivasi untuk cuba lagi. Alright, so itulah yang berlaku kepada anak-anak kita dan itulah point yang kita kena betul-betul perhatikan setiap kali kita nak latih anak kita menulis. Okay, first thing first, you kena tengok adakah anak kita tahu kenapa dia kena tulis. Kita panggil apa tadi? Intrinsic motivation. Okay, saya stop share dulu kat sini. Okay, saya kena share benda lain ni. Saya rasa saya kena share. Okay, but it's okay, tak apa. Sebab dia macam lagging sikit kan. Okay, tak apa. Kita teruskan. Saya cuba lagi. Okay, sebab saya nak sampaikan banyak sangat benda pada anda malam ni. Okay, so bila kita dah tengok intrinsic motivation, so katalah anak kita yang 6 tahun tu ataupun yang 5 tahun tu rasa, saya nak tulis macam mama. See, nampak tak kat situ? Anak-anak dia selalunya nak buat sesuatu sebab kita buat. Oh, saya nak tulis macam ayah. Saya nak salin, saya pun nak tulis senarai barang nak beli macam abang buat. So anak tu dia sendiri yang mahu. Okay, so kita kena develop benda tu, develop keinginan anak kita untuk belajar satu-satu kemahiran, because itu adalah sangat-sangat penting. Bila mana anak kita rasa kemahiran itu penting untuk dia belajar, kemahiran itu kita panggil ni tau. Kita panggil, okay dah, alright. So kita panggil role performance. Okay. Alright.
Okay, kita panggil role performance. So, bila anak nak perform role dia, contohnya dia kata, saya nak macam mama, pandai tulis, that is role. Dia sebagai anak, dia nak jadi macam mak dia. Saya nak pandai tulis sebab kawan-kawan kat sekolah pandai tulis, that is role. Role anak tu sebagai pelajar. Okay, so bila anak dia ada role, dia tahu apa yang dia perlu buat. Tahu apa yang dia perlu buat sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai rakan dekat sekolah. Okay, so benda ni akan buat anak mahu untuk belajar buat sesuatu perkara. Sebab tu parents, apa yang kita buat, anak akan tengok. Dan apa yang kita buat dengan anak, bersama anak, depan anak, itu yang akan mempengaruhi anak kita punya intrinsic motivation tadi. So saya rasa itu adalah poin yang sangat penting untuk kita ingat sama-sama. Okay? Apa yang kita buat depan anak, saya sedang tulis, dia lambat sikit keluar dekat skrin, you have to read sayang. Alright, sorry. Apa yang kita buat depan anak, bersama anak, depan anak, okay, itulah yang akan buatkan anak kita mahu buat. Okay, contohnya kita buat lagi apa? Untuk anak, okay. So itu adalah perkara bersama anak, apa yang kita buat untuk anak. Okay, sebab itu yang akan buat anak kita rasa mahu buat juga. So kalau kita nak ajak anak kita menulis, kita kena buat menulis tu nampak fun. Menulis bukan hanya bila anak tu duduk dekat atas meja dengan kerusi dan kita buka kertas, buka pensel baru menulis. Tak. Kita kena ajak anak kita menulis dengan pelbagai cara. Contohnya kita cakap dengan anak kita, jom tolong mama tulis. Okey. So kita cakap dengan anak kita, jom tolong mama tulis. Mama nak tulis apa? Okey. Mama nak tulis hari ni mama nak main tulis-tulis macam tulis barang nak beli kat sekolah, barang nak beli untuk rumah contohnya. Okay, so kita nak tulis, kita nak share dengan anak kita barang yang nak beli untuk rumah. So anak kita pun rasa macam, oh nak tulislah macam mama. Oh lepas tu mama pula suka tulis, tulis nota, mama suka tulis nota cinta dekat rumah contohnya kan. So tulis hari ni pesan ke ayah kan, tulis beli bawang. So kita tampal dekat peti ais. So anak akan rasa macam, oh yelah kena tulis macam ayah. Anak akan tiru. Okay, so you akan nampak anak-anak, okay, so kita akan, kita kena pakai whiteboard lah. So kita akan nampak anak-anak, right, dia akan ada keperluan, nanti you akan nampak anak umur dalam 3 tahun, 4 tahun, dia akan mula buat macam ni tau, dia akan tulis. Dia lukis gambar contohnya, okay, dia lukis, ni tak cantik sikit lah sebab saya pakai mouse So dia lukis gambar, so dia nampak tak gambar tu? Oh, yang penting nampak kan? Okay. So dia lukis gambar, lepas tu nanti dia akan tunjuk arrow. Ni contoh ni kalau mak dia memang jenis suka main macam ni lah. So ini yang saya selalu main dan saya selalu lukis depan anak-anak saya. Tunjuk arrow, lepas tu dia akan tulis ni. K, G, W, A, whatever huruf yang dia tahu. Ini adalah awal kepada keinginan anak untuk menulis. Okay, walaupun anak tu tak tahu apa yang ditulis, tapi dia tahu ini represent simbol. Simbol-simbol ini, simbol-simbol yang dilukis, yang diconteng tu represents bunyi-bunyi tertentu yang dikira sebagai tulisan. So ianya adalah sangat-sangat penting untuk kita pastikan anak kita ada keinginan untuk menulis ini. Kita panggil dia keinginan. Jadi sendiri nak untuk menulis. So penting sangat untuk anak-anak ada keinginan untuk menulis. Sebab bila anak ada keinginan untuk menulis, maka barulah mudah untuk kita latih anak.
Okey, apa akan jadi kalau anak mula ada keinginan untuk menulis? Anak akan mula apa tahu? Anak akan mula minta. Anak akan mula minta menulis. Anak akan mula tanya macam mana nak menulis. Anak akan mula minta sendiri bila dia ada keinginan. So macam mana cara untuk kita galakkan ataupun meningkatkan keinginan anak kita untuk menulis? Alright, so macam mana cara dia? Okey. So cara untuk kita meningkatkan minat untuk anak kita menulis adalah saya padam sekejap. Okey. Macam mana kita nak meningkatkan keinginan anak kita untuk menulis? Kita nak meningkatkan keinginan anak kita untuk menulis. How? Okey. Cara dia adalah kita mesti beri anak kita tulis. Macam mana nak jadikan writing tu fun? Kita tunjukkan yang menulis itu gembira. Kita tunjukkan yang kita suka tulis. Dan untuk anak umur antara 3 hingga 5 tahun, anak ini kita kata dia masih lagi pre-academic skills. Dia masih lagi gunakan kemahiran pra-academic dia. So bila anak yang masih dalam level pre-academic skills, you paksa dia untuk tulis atas meja dengan kertas, dengan pensel, tanpa elemen fun ni tadi, maka kita akan menghilangkan anak itu punya rasa gembiranya menulis. Maka jadilah kita terpaksa paksa anak kita untuk menulis. Okey? Setakat ni clear tak perkongsian saya? Okey, setakat ni clear tak? Boleh saya dapat komen sama ada anda clear ataupun tak? Alright. So clear ke setakat ni? So dia berbup. So saya share dengan pantas ni kepada anda kan? Okay. So setakat ni clear Alright. So saya harap clear dan saya harap saya punya iPad dah semakin jelas lah. Okay. So tadi kita cerita tentang intrinsic motivation. So sekarang saya nak masuk kepada perkara yang lebih teknikal. Okay. So kita nak masuk kepada keseimbangan tadi. Okay. Boleh tengok semula webinar ni. InsyaAllah kami akan kekalkan di sini ya. Tapi saya nak masukkan keseimbangan ni sekarang. So keseimbangan. Okay, so dah semakin cantik. Itu yang seronok, dia kena cerita tu sambil melukiskan. So bila kita nak cerita tentang keseimbangan so contohnya kita ada anak kecil di sini. Anak kecil yang sangat comel. Okay, so dia ada kaki dia, so dia ada tangan dia. Okay. Bila kita cakap tentang keseimbangan, apa yang kita dapat bayangkan? Biasanya kita akan bayangkan anak jalan atas titi. Anak kena balance atas titi, betul? So kita akan nampak benda-benda macam mana anak tu nak duduk dekat atas gym ball, macam mana anak tu nak langkah longkang, macam mana anak tu nak belajar naik bicycle. So biasanya kita akan nampak itu bila kita bercerita tentang keseimbangan. Tapi tahukah anda bahawa bila anak kecil kita nak suruh dia menulis, perkara yang sangat important untuk anak itu adalah satu perkataan yang bermula dengan huruf F. Bukan Fakrani, itu suami saya. Gurau lah malam-malam kan. Okay. Bermula dengan huruf F. Kita panggil focus. Okay. So focus adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk anak-anak ada. Apa kaitan keseimbangan dengan fokus? So ini yang saya nak kita semua faham dengan jelas sangat malam ni. Okay, so fokus adalah benda yang sangat penting. Fokus bukan hanya pada mata, tapi keseimbangan akan mempengaruhi macam mana seseorang kanak-kanak itu mahu fokus. Okay. You just imagine macam ni. Seorang anak kecil yang mahu duduk di meja. Okay, so ni anak kecil. Dia duduk dekat meja. Okay, ni kaki dia. Alright. So ni kaki anak kecil tu. So dia duduk dekat meja. Dia duduk atas kerusi, betul? Okay, so dia duduk atas kerusi.
So ni ada sandar dia. So ni tangan dia. So tangan dia nak menulis. Okay. So dia pegang pensel. Alright. So ni tinggi meja dia. Ni meja dia. Okay. So ada kaki meja. Alright. So itu rupa seorang anak yang sedang mahu menulis. Macam mana rupa dia punya mata? Mata dia akan ke bawah sikit. So telinga dia akan macam ni. Ni rambut dia. Alright. So ni mulut dia. So ni hidung dia. Okay. So ini lebih kuranglah posture untuk anak kecil yang mahu menulis. Okay. So saya tak dapat nak lukis dengan accurate dengan darjah-darjah degree yang sepatutnya. Okay. Dia ada calculation sebenarnya. Masa anak duduk kat sini. Okay. Lutut 90 darjah. Ni kaki ankle kita. Ankle. Buku lali, kaki dengan kita punya tapak kaki kena 90 darjah. So kalau anak duduk, kaki dia tergantung, katalah anak tu kecil kan. So kerusi tu tinggi, okay. Anak tu duduk, kaki dia tergantung, kita kata ini tak efisien. Sebab nanti akan ganggu posture anak. Okay, so bila anak duduk, kaki tergantung, so kita kata posture tak efisien. Sebab apa? Bila you tengok nanti, you cuba bagi anak duduk kaki tergantung sambil menulis. Anda akan nampak anak nanti dia akan sama ada, dia akan bangun, berdiri, duduk separuh macam ni. Okay. Okay, so dia akan duduk separuh untuk menulis dekat atas meja tu. Ni kaki dia lah. Okay, so ni kerusi dia. So sama ada dia akan duduk separuh, dia akan bangun. Okay, so maksudnya anak kita tak selesa dengan posisi tersebut. Okay, nanti saya cerita apa kesan bila anak asyik tukar posisi semasa duduk dekat kerusi. Tapi saya nak anda bayangkan dulu anak-anak kita yang tengah menulis tu. Dan kalau kaki anak tergantung, anda juga akan nampak anak tersebut dia akan bengkokkan badan dia macam ni. Dia akan bengkokkan badan dia sebab kaki dia tergantung tadi kan. Nanti tangan dia akan sokong ke bawah, satu tangan akan pegang pensel dekat atas. Ni kerusi tadi. Okay. Satu tangan akan support dekat atas kerusi, badan sengit, ni meja. Posture. So kenapa kita kata posture tu penting? Sebab bila posture tak betul, yes, itu dia fizioterapis kita sudah memberikan perkataan yang terbaik. Ergonomik. Okay, ergonomik nama dia. So kalau nak study lebih dekat Google, cari ergonomic sitting for children. IKEA ada satu meja yang sangat ergonomik. Sangat mahal juga. Dia ada bajet lebih boleh beli. Okay, sebab dia kita boleh adjust height, tinggi kerusi dengan tinggi meja tu kita boleh adjust untuk anak. Okay, ergonomic sitting for children. Okay, so boleh Google yang itu. So bila posture tak betul, di mana fokus anak? Al-Fahani kalau saya tengah cerita, Al-Fahani anak saya susah sambil lah kan. Al-Fahani anak saya nombor 4 tau. So bila dia nak bagi tahu sesuatu dia akan maksudnya dia ada idea besar lah tu. Okey, masa sekarang kita tengok ada idea besar. Bila posture tak betul, fokus anak akan lari pada membetulkan posture. Anak akan busy betulkan posture. Anak akan busy betulkan posture. Sebab tu anak yang ada masalah posture, sama ada kerusi ataupun meja dia tak sesuai untuk ketinggian dia, you akan nampak dia wiggle. Apa tu wiggle? Dia macam cacing kepanasan di atas kerusi. Itu common lah kan, anak-anak kita semua begitu. Ya, bila tak sesuai kerusi ataupun position tu tak sesuai, you akan nampak anak tu wiggle. So, bila, maksudnya dekat situ kita kena alert, bila anak duduk menulis, selang. Kadang-kadang ada anak yang selang 2 minit, ada yang selang 4 minit, selang 5 minit, selang 10 minit, selang very minimum minit. Contoh,
Umur dia, katalah umur dia 4 tahun. 4 tahun. You nak ajar dia menulis, untuk anak 4 tahun ajar apa? Shapes. Tulis bentuk. Yang itu saya kongsikan dekat dalam perkongsian yang lain. Hari ni tak sempat. Okay. So katalah 4 tahun, umur anak 4 tahun, berapa lama fokus dia, berapa lama daya perhatian anak tersebut? Anak tu kita akan darabkan dengan 2 hingga 5. Ini average average lah, lebih kurang macam tu. Okay. So 8 hingga 20 minit. So kalau anak 4 tahun, tak boleh, kita bagi contoh anak 4 tahun. Kalau anak 4 tahun duduk menulis dan selang lebih rendah dari 8 minit, maksudnya sama ada selang 5 minit ataupun selang 3 minit, anak tu dah wiggle. Okay, so anak wiggle, maksudnya tukar kedudukan dia. Sama ada you kena check, mungkin anak tu lebih selesa duduk bersila daripada dudukkan dia dekat atas kerusi yang lebih tinggi daripada dia, atau you kena check, mungkin kita kena belikan anak kita kerusi yang lebih selesa, atau just tambah box dekat kaki dia. Tambah box macam mana? Kan anak kita tadi duduk tak sampai ni kan, so ni kaki ni tak sampai kan, kita tambahlah box. Tambah box kat kaki dia. Tu supaya dia punya kaki boleh lurus 90 darjah dekat situ. Ingat, sini 90 darjah, sini 90 darjah. Ni dia punya tulang belakang pun, ni hip dia, punggung dia. Sini pun kita kata 90 darjah lebih kurang. Okay? Alright. So itu posture asas untuk anak duduk dengan selesa. Sebab kalau tak, anak kita punya fokus lebih kepada untuk membetulkan posture. So you dah buang masa latihan fokus anak. Buang masa fokus anak dengan anak tu kepala dia duk fikir kerusi tu tak selesa. So anak punya fokus dah diverted. Macam mana anak tu nak fokus kepada belajar menulis? So bila anak wiggle, fokus menulis tiada. Maka tiadalah fokus untuk anak menulis. So sebab tu posture penting. Itu kita baru cerita tentang posture semasa anak duduk di meja. Okey? Macam mana pula dengan meja dah selesa tapi anak kita masih wiggle-wiggle? Maksudnya kalau meja selesa. Okey? Kerusi selesa. Tapi anak masih wiggle-wiggle. Masih bergerak-gerak dekat kerusi tersebut. What to do? Maksudnya dekat situ kita kena tengok mungkin otot utama atau kita panggil core muscles anak kita, core muscles anak kita tak kuat. So apa nak buat? Masa ni kita kena bagi banyak aktiviti upper body strength dan banyak aktiviti yang latih balance. Masa ni lah kita bagi anak kita jalan dekat atas balance beam. Masa ni lah kita ajak anak kita duduk dekat atas gym ball. Masa ni lah kita ajak anak kita lompat atas trampolin. Sebab kita nak kuatkan core muscles anak kita. Dan percayalah, saya boleh katakan hampir semua pelajar yang datang ke Gym Academy kerana ada masalah menulis, biasanya mereka juga ada masalah dengan core muscles ini. Okey, otot utama tak kuat. Kenapa otot utama tak kuat? Sebab anak-anak zaman sekarang, diorang tak main macam kita main dulu. Kita dulu main panjat pokok, kita main langkah-langkah. Pagi tadi baru bincang dengan tim affiliate GCA team. Zaman dulu-dulu kita main pasir, kita main lumpur, kita main tanah. So kita main macam-macam. Dan itu dah melatih kita punya keseimbangan dan posture kita. Tapi anak kita sekarang tak dapat. Anak kita duduk je dekat rumah. Okey. Anak kita duduk je dekat rumah, anak kita tidak bergerak. Wiggle. Wiggle tu maksud dia apa? Wiggle tu maksudnya anak kita bergerak tak berhenti. Okey, sekejap dia tukar, sekejap dia bersila, sekejap dia bangun, sekejap dia terbongkok, sekejap dia menyarap. Maksudnya anak kita tak selesa untuk menulis. Okey. So bila anak kita masuk wiggle-wiggle ni tadi, alright?
Maksudnya ada potensi sama ada core muscles anak kita tu tak kuat. So kita kena beri banyak latihan pergerakan. Pergerakan itu adalah penting. Pergerakan, okay, mencipta pembelajaran. Alright. So whatever it is, kita kena aware tentang benda ni. Okay. So saya nak ceritakan satu lagi teori penting pada anda. Kita panggil teori perkembangan pergerakan. Perkembangan musculoskeletal punya development lah, perkembangan pergerakan. Okay. So ini badan. Okay. So ini badan Right. Perkembangan otot atau perkembangan pergerakan berlaku bermula dari tengah keluar. Maksudnya otot-otot di bahagian ini kena kuat dulu baru otot-otot di bahagian ini boleh kuat. Okay. Dia adalah term medical dia. Tak apa, it's okay. Itu poin yang penting. Yang tengah kena kuat, baru yang hujung kena boleh kuat. Sama macam bila anak kita tak boleh duduk diam dekat atas kerusi. Kalau anak kita tak kuat core muscles, tak kuat bahagian tengah badan, you akan nampak dia cepat penat, dia cepat lembik, dia cepat nak melandak, bersandar dan sebagainya. Sebab maka bila dia dalam keadaan postur yang tak betul, dia akan susah nak kawal motor halus dia. Dan satu lagi adalah, kita lukis badan satu lagi. Kejap lagi saya tengok soalan ya. Kita lukis dulu. So, satu lagi adalah okay, motor kasar ataupun gross motor berkembang dahulu barulah motor halus. Maksudnya otot-otot pergerakan besar. Okey, otot gerak besar mesti bagus dulu. Mesti bagus. Bila otot gerak besar bagus, maka otot jari jemari barulah boleh bagus. Okey, so sebab tu kita kena juga latih anak kita pergerakan-pergerakan yang besar. Okey, kalau lompat atas katil okey tak? Okey, kalau mak okey nak lompat atas katil, okey, tak ada masalah. If you okey, okey. Sebab the main point is anak tu melompat. Okay, so walaupun dia melompat atas katil tak pakai trampolin, no problem, tak ada masalah as long as kita okay. Okay, so ada antara kita tak selesa kalau anak kita lompat atas katil, so janganlah bagi. So you bagi anak lompat atas sofa ataupun beli dekat kedai sofa-sofa lama-lama, diorang ada jual tau yang sofa yang 4 segi tu, yang dulu-dulu kalau macam kerusi rotan ke kerusi kayu ke, dia ada yang macam sofa 4 segi tu. Yang 4 segi macam tu, dia ada jual sebuntil lah itu. Bapak mertua saya beli, dia beli sebuntil tu ada 12. So boleh beli yang tu, susun kat rumah, biarlah anak kita lompat ke sana ke sini, okay? So sebab aktiviti melompat tu dia akan latih. Kenapa masa melompat so saya tunjukkan semasa melompat, ni baru contoh melompat. Semasa melompat, okay, apa yang akan berlaku? Anak masa dia lompat, you akan nampak dia punya tulang belakang ni bergerak ke sana, dia bergerak ke sana, dia melompat jap macam tu, lepas tu dia melompat jap macam tu, kan? Sebab dia tak akan melompat tegak je macam tu, right? So tulang belakang ni bergerak, tulang belakang ni bengkok. So semasa tulang belakang tu bergerak, masa tu kita punya sensory ataupun deria keseimbangan kita, yang kawal keseimbangan tubuh kita akan stimulated tau. So badan kita akan belajar untuk kawal posture. Dan pada masa yang sama, otot-otot utama yang berada dekat atas kita, dekat belakang badan, dekat kita punya pinggul, dekat kita punya peha, dekat kita punya atas bahu ni semua akan distimulasikan dan akan menjadi lebih kuat. Okay, so bila core muscles anak kuat, keseimbangan anak baik, anak duduk dekat kerusi, anak boleh kawal kedudukan dia dengan lebih cekap dan maka anak boleh fokus dengan lebih banyak. Okay, so kita dah masuk jari jemari. So kita dah cerita tentang jari jemari. Alright, so kita dah cerita dah ni tentang jari jemari.
kita dah cerita tentang vestibular, jari jemari. So sekarang kita nak masuk ke persepsi visual. Okay, so persepsi visual adalah bagi saya adalah merupakan point yang paling kompleks. Okay, kenapa ianya adalah point yang paling kompleks? Kenapa point paling kompleks? Yang baru masuk tolong share. Okay, yang baru masuk tolong share kita punya mini webinar ni. PDF ni saya akan bagikan pada anda ya. So saya bagi nota sikit kat sini, takut lupa pula kan, masa lompat. So tolong sharekan sementara sebelum kita masuk kepada kita punya point yang terakhir iaitu fokus mata. Tolong yang belum share boleh tolong share supaya kawan-kawan yang lain pun tahu ilmu ni. Kita share sama-sama ilmu ni. Okay. Alright, sebab saya nak ramai orang tahu tentang ni. Sebab sekarang ni dah bulan 9, PKP some more. So anak kita ada 10, 11, 12. Kalau anak yang 6 tahun, anda ada 3 bulan lagi ni kita nak train. So biasanya nanti dah masuk bulan 11, bulan 12 baru parents panic. Baru nak start training, baru nak identify, oh anak rupa-rupanya komaso start kuat lagi. Please, start awal. Bulan 9 ni pun dah lambat sebenarnya kalau tahun depan nak kita darjah 1 kita baru nak train, nak perasan anak kita ada masalah menulis. But it's okay. Always a start. There's always a start. So tolong share video ni supaya kawan-kawan kita yang lain pun tahu dan boleh cater anak bila dia orang ada isu macam ni So masa lompat anak kita punya spine ni tulang belakang, spine akan bergerak ke kiri dan ke kanan dan akan rangsang deria keseimbangan. Okay, so nanti nota ni jangan risau, anda akan dapat nota ni. Okay, so buat masa ni jelas ke kita punya perkongsian? So boleh komen? Jelas ke? So kita dah masuk 2 point. Sorry, maaf minum air sekejap. So boleh komen jelas ke tidak? Okay. Ada tak soalan buat masa ni? Okay. So jelas ke kita punya sharing buat masa ni? Boleh tahu kalau macam tak share dekat Facebook pun boleh nak copy link tu, share dekat grup WhatsApp, copy link, share dekat grup Telegram. Silakan, by all means, silakan. Okay, so Alhamdulillah hari ni kita dapat bermini webinar sebentar dan anda akan dapat semua nota ni nanti selepas habis saya akan share dalam bentuk PDF dan mungkin dalam bentuk gambar juga kot bagi yang susah nak download PDF. Okay. Alright, kejap. Okay, nice. Okay, nice. Alright, so kita akan sambung kepada point kita yang ketiga iaitu kita punya point tentang fokus mata. Okay, so kita kena cekapkan fokus mata anak bila kita sedang melatih anak kita untuk menulis. Dan fokus mata adalah perkara yang selalu kita terlepas pandang. Sama macam posture. Sebab biasanya bila kita cakap tentang menulis, kita hanya tengok jari jemari, kita terlalu fokus kepada macam mana cara anak kita pegang pensil sampai kita terlupa untuk pastikan yang anak kita tu mata dia jelas ke tidak dengan apa yang dia tulis. Okay, so apa itu fokus mata? Dan buat pengetahuan anda, kawan-kawan optometris pun sangat pandai sebenarnya. Ada yang memang pandai untuk assess ataupun buat penilaian sama ada anak-anak ini kefungsian mata dia tu betul cekap ataupun tidak, ataupun ada tak masalah sebenarnya yang mengganggu anak tu punya mata untuk membaca dan menulis. Dia bukan hanya test rabun ketak tau, dia ada banyak lagi konsep kat dalam tu. Nanti saya tengah kautim dengan seorang kawan optometri saya, insya-Allah saya tengah cari masa lagi untuk bincang dengan dia. So nanti kita boleh cerita banyak lagi, detail lagi tentang macam mana nak latih fokus mata. Sebab fokus mata ni dia akan mempengaruhi macam mana cara anak nak menulis dan macam mana anak nak membaca. Tapi malam ni kita nak cerita tentang menulis sahaja. So bila kita cerita tentang fokus mata, okay, saya nak anda bayangkan macam mana cara anak menulis. So kita ada anak kita nak tulis. Bayangkan anak, sebab kita cerita pasal cekap menulis kan, maksudnya anak tu mungkin kita bayangkan anak yang dah lepas tahap pra menulis, maksudnya dah masuk umur 6, 7, 6. Ada anak 6 tahun masih pra menulis. So don't push, ada anak memang 6 tahun dia masih pra, it's okay. Ada anak 6 tahun tu dia dah boleh menulis dengan baik.
So it's okay. So tengok bergantung pada anak. So katalah anak tu biasanya kita kata by 8 lah, by 8 tahun kita dah kena latih anak punya kecekapan menulis dengan syarat anak tu dah diberi latihan menulis yang banyak. Okay. So bayangkan fokus mata So kita tengok pada fokus mata. So anak ni menulis. Saya bukan lukis pinggul. Sebenarnya saya lukis pinggul. Saya lukis dia punya joint. Okay. So anak ni menulis. So dia menulis. Okay. Anak menulis. So just imagine depan ni ada whiteboard. Okay. Bear with me. Saya sedang lukis di sini. Dan dekat skrin dia kalau lambat sikit Tak apa. Okay, sekejap lagi kita try balik. Sebab internet saya lari. So dia punya connection lari sikit. Okay. So katalah kita tulis dekat atas whiteboard. So masa anak nak tengok whiteboard, anak punya mata tu, anak punya mata, dia akan pandang whiteboard dan dia akan turunkan balik. So saya stop sharing sekejap. Saya nak anda tengok muka saya. Sampel Okay. So masa nak tengok whiteboard, so bayangkan depan saya ada whiteboard. So tengok movement mata. So, saya nak anda tengok movement mata saya. Okay. So tengok movement mata. So bare face, tak makeup. Okay. Alright. So tengok movement mata. Macam mana pergerakan mata saya semasa menulis, menyalin tulisan dari whiteboard. Bayangkan depan mata saya ni ada whiteboard dan saya salin tulisan di atas kertas. Tengok macam mana shift perubahan pergerakan mata tu dan berapa kerapnya perubahan mata. Katalah saya nak salin Cik Minah pergi ke kedai. Cik Minah pergi ke kedai membeli sayur dan bawang. Nampak tak? Itu yang berlaku pada anak kita semasa disalin kat whiteboard tau. Mata dia shift dari atas ke bawah. Nampak tak apa lagi yang bergerak? Kepala dia. Itu kita panggil ocular vestibular. Mata dan balance ataupun keseimbangan. Ingat kita punya balance sensory dekat dalam telinga tau. Keseimbangan kita dikawal ataupun dikenal pasti daripada dalam telinga. Okay? So, bila anak tengok atas, turun bawah, tengok atas, turun bawah, ada balance yang terstimulasi dekat situ. Sebab anak nak kena adjust. Sebab tu kalau orang yang dia rabun, bila dia tengok atas, dia turun bawah, dia kena fokus lama sikit untuk dia sambung menulis. Ada anak yang bila mula kena salin dekat whiteboard, anak tersebut mula selalu pening-pening. So anda kena tengok sama ada anak tu rabun ataupun tidak, atau mungkin anak kita ada masalah dengan balance dia, keseimbangan dia ada masalah. So train anak punya keseimbangan. Okay, so fokus mata anak nak kena fokus tengok kat whiteboard, lepas tu anak nak kena patah balik dekat kertas, whiteboard, buku, whiteboard, buku, whiteboard, buku. So banyak ni fokus mata anak tu nak kena berlaku pada ketika itu. Itu kalau anak menyalin. Macam mana pula kalau anak tak menyalin? Semasa menulis, okay, kita try screen sharing sekali lagi. Okay, semasa menulis, kalau anda perasan, mata anak ataupun kita pun, kalau bukan anak pun, mata kita akan pergi dari satu perkataan ke satu perkataan. Ni tulisan Cik Minah tadi. Okay. Masih lagging lagi nampaknya. Alright. So tu tulisan Cik Minah tadi. So semasa kita tulis, mata kita dia nak tengok daripada satu perkataan ke satu perkataan. Masa kita tulis, tangan kita nak kena tulis dekat line. Katalah ada garisan. Okay, so katalah ada garisan dekat kita punya buku tulis kan. Okay, so ada garisan macam ni, betul? Okay, so anak nak menulis. So dia nak kena fokus pada line, dia nak kena fokus pada dia punya pensel dan dia nak kena fokus kepada tulisan dia dekat atas line. Lepas tu anak nak kena ada anggaran jarak. Katalah dia tulis Cik Minah. Cik, jarak. Minah, jarak. Pergi ke kedai. Jarak. So sebab tu
dalam salah satu daripada assessment ataupun penilaian terapis pada anak-anak yang ada masalah membaca dan menulis, kita suruh anak tu lukis badan orang. Kenapa kita suruh anak tu lukis badan orang? Sebab kita nak tengok anak tu ada ini ataupun tidak. Kita panggil dia visual spatial. Atau semua ni secara ringkas kita panggil dia punya visual motor perception. Okey, maka kita akan banyak buat latihan yang kita panggil VMP, Visual Motor Perception punya latihan. Macam mana rupa latihan tu? Kita suruh anak tiru bentuk. Contoh dia, okey, contoh latihan. Saya tunjuk contoh ya. Contoh latihan mudah. Yang ni mudah. Okey, so contoh latihan yang biasa kita beri adalah contoh latihan yang biasa kita beri ni anda boleh buat terus kat rumah, balik nanti terus buat test anak kita. So kita ada garisan grid macam ni. So kita ada garisan grid, boleh download pun. Cari Google benda ni. Google Visual Motor Perception Exercise. Google. So boleh Google. Ini latihan ni kita tak sempat lagi. Ada banyak PDF, ada banyak image yang anda boleh download dan anda boleh Google. Okay, Visual Motor Perception Exercise. Okay. Alright. So Visual Motor Perception ni maksudnya adalah macam mana bila kemahiran untuk anak tengok, anak proses dan anak tulis apa yang ditengok dan apa yang diproses. Bunyi Visual Motor Perception ni mungkin kompleks sikit. So nanti saya akan buat lagi satu sharing khas dan special sharing hanya tentang visual motor perception. Okey, hanya tentang visual motor perception saya akan buat satu sharing khas dengan anda semua. Okey. Sekejap saya tengok soalan. Puan, kalau tapak tangan masih tebal macam mana ya? Tapak tangan masih tebal ni macam mana? Puan Pujitano boleh explain sikit tapak tangan masih tebal ni macam mana? Okey. Alright. Okey. Saya ada masalah untuk screen sharing. Alright, but it's okay. Okay, tak apa. So visual motor perception exercise, so contoh latihan yang anda boleh tengok. So contoh latihan yang anda boleh tengok adalah, saya akan share whiteboard. Okay. Alright. So contoh latihan visual motor perception ni senang je. Cari je dekat Google visual motor perception exercises, anda akan jumpa banyak. So katalah kita ada ni. Alright. Kita ada kotak macam ni, satu. Lepas tu kita ada kotak dua macam ni. Okay, so katalah ada dua kotak. Okay, so kotak pertama, kita lukis macam ni. Okay, so kita lukis macam ni dekat kotak pertama. Saya lukis dari hujung sini, sampai hujung sini, sampai hujung sini. Lepas tu saya lukis dari hujung sini, sampai hujung sini. Lepas tu kat atas ni kita letaklah point. 1 point. 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. So apa yang anak kita kena buat? Dekat belah sini kita pun buat point. Point, 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 point. Ni yang simple lah, yang boleh buat sendiri kat rumah. So kita suruh anak kita, okay jom buat garisan macam mama buat. Anak kena tengok gambar belah sini, proses masuk dalam brain dia, tangan dia, dia kena bagi, otak dia kena bahagi tahu tangan dia untuk lukis line yang exactly sama yang macam kita buat tadi. Naik sini, lepas tu point sini, pergi point sini. Lepas tu point sini, pergi point sini. Yay, dah berjaya. Good job. Okay. So itu salah satu contoh aktiviti visual motor perception yang kita berikan pada anak kita. Ada banyak lagi aktiviti visual motor perception. Contohnya, cari perbezaan. Ni biasa main kan? Cari perbezaan. Okay, ni satu contoh. Ni contoh satu. Okay, so ni contoh satu. Alright. So ni contoh satu. Contoh dua macam mana? Contoh dua adalah, contoh dua.
Contoh 2, cari perbezaan gambar, cari 5 perbezaan gambar kiri dan kanan. Ini adalah salah satu contoh aktiviti visual motor perception. Okey, cari perbezaan, 5 perbezaan gambar kiri dan kanan. Lagi, apa lagi contoh yang lain? Contoh yang lain adalah cari gambar yang sama di sebelah. Contohnya, cari gambar yang sama di sebelah. Okey, kenapa penting aktiviti-aktiviti macam ni? Apa kebaikan aktiviti-aktiviti macam ni kepada fokus mata anak kita? Bila anak nak menulis, contohnya anak tulis A kan? So anak tulis A kat sini. A. Nampak tak apa yang berlaku? Anak sebenarnya sedang proses dalam memori dia macam mana rupa A. Sebab tu ada anak kalau kita letak stimulan ataupun kita letak bentuk huruf A dekat depan, dia boleh tiru. Tapi kalau sendiri tak ada gambar A tu, dia tak boleh nak bayangkan macam mana dia nak tulis huruf A. Sebab dalam kepala dia boleh bayangkan bentuk huruf A, tapi nak sampaikan, otak dia nak bagi tahu tangan dia untuk buat A tu macam gitu, dia ada masalah. Dia ada kaitan dengan memory. So bila kita cerita tentang memory, dia ada banyak jenis memory. Okay, so kita ada memory visual, memory mata kita. Mata kita tengok dan mata kita ingat apa yang kita tengok. Okay, so itu adalah kita panggil memory visual. Alright, so memory visual akan membantu kita ataupun membantu anak untuk ingat macam mana rupa objek yang dia pernah lihat. Okay. So memory visual adalah bila anak tengok objek yang dia pernah lihat, dia ingat ataupun tidak. Okay, memory, kita ada memory visual. Apa yang anak tengok, anak ingat. Okay, lepas tu kita ada memory auditory. Apa yang anak dengar, anak ingat. Okey. Lepas tu kita ada okey. Lepas tu kita ada memory pergerakan. Okey. So internet saya lari sikit, minta maaf. So kita ada memory visual, kita ada memory auditory, lepas tu kita ada memory pergerakan. Okey. So memory pergerakan. Ini adalah sangat penting. Memory pergerakan. Anak gerak. Anak ingat. Okey, so anak gerak, anak ingat. Dan kesemua ini akan dipengaruhi oleh satu benda yang kita panggil channel of learning. Dia so dikompleks sikit kat sini. So saya rasa bab visual perception ni nanti saya akan explain dengan lebih jelas. Okay, saya akan explain dengan lebih panjang khas tentang visual perception. Okay, so sebab semua ni akan mempengaruhi channel of learning. Macam mana anak tu belajar. Kalau anak tu visual, dia akan banyak belajar dengan mata. Anak auditory, dia akan banyak belajar dengan telinga. Anak pergerakan, dia akan banyak belajar tentang pergerakan. Tapi saya nak anda fokus kepada fokus mata tadi. Okay, so bila anak kita dia nak tulis A, dia lupa macam mana cara nak tulis A. Dia nak tulis A contohnya kan. So kita nak suruh anak kita tulis huruf A. Bila dia ada stimulan, ada gambar A dekat depan tu, dia boleh tulis. Tapi kalau tak ada, dia lupa. Dia boleh bayangkan dalam kepala dia, tapi pergerakan tu macam mana dia nak hasilkan pergerakan guna tangan, tak berjaya. Itu yang kita panggil koordinasi mata tangan.
Koordinasi mata tangan ini sangat penting sebab tanpa koordinasi mata tangan, tanpa mata anak aware dengan tangan dia bergerak macam mana, anak akan susah nak ingat macam mana cara nak tulis sesuatu objek. Okay, so kita recap sekejap. So itu yang kita dah bincangkan hari ini. Kita dah bincangkan secara basic apakah itu posture, okay, kenapa penting untuk anak ada keseimbangan yang baik, apakah itu jari jemari, kenapa anak kena ada kemahiran jari jemari yang baik, kenapa anak kena ada benda tu, dan juga apa itu fokus mata secara asas lah, fokus mata tu apa dan kenapa fokus mata itu penting untuk anak kita kuasai. Okay, so saya rasa itu sahaja perkongsian kita malam ni. Kita sentuh kepada benda-benda yang asas dulu. Okay. Dan semua perkara ni sebenarnya kita kena stimulasikan serentak. Vestibular ke, dia punya vestibular ke, dia punya persepsi visual ke, dia punya motor halus ke, kita kena stimulasi serentak. Okey, sebab kadang-kadang dan even benda ni berlaku pada terapis tau. Kadang-kadang kita rasa anak tu punya masalah adalah dekat persepsi visual. Tapi bila kita dah buat aktiviti banyak kali, macam motor halus pula problem. Banyak kali buat aktiviti, macam vestibular pula problem. Susah untuk kita found out apa main point, satu kecil point yang anak kita problem. So biasanya kita akan berikan anak kita aktiviti yang berkonsepkan memberi stimulasi kepada semua bahagian. Stimulasi semua, maksudnya kita berikan stimulasi kepada semua channel of learning. Okay, so kalau kita kata tadi anak kita nak menulis dia kena bergerak, banyak pergerakan, so kita kena bagi aktiviti berbentuk pergerakan. Kita kena bagi anak kita aktiviti yang berbentuk visual. Kita kena beri aktiviti yang berbentuk telinga, dengar sebab dia nak kena dengar. Okey, macam mana cara nak tulis A? Bulat, tegak, good job. Dengar mak dia puji dia kan sebab benda tu intrinsic motivation tadi. Ingat bila kita puji anak, kita akan meningkatkan intrinsic motivation anak. Lepas tu pergerakan visual dan dengar. So ini semua adalah channel of learning. Dan lepas tu anak kena ada sentuhan. Dia kena belajar sentuh material. Macam mana cara nak pegang pensil. So sentuhan kena ada. Baru motor halus dia boleh berkembang dengan baik. Baru jari jemari dia boleh belajar dengan baik. So ini semua kita panggil apa? Buat aktiviti yang ada konsep multi-sensory. Okay, so konsep multisensory adalah sangat-sangat penting untuk kanak-kanak. Alright, so saya nak tengok soalan. So saya akan jawab soalan sekejap lagi. Saya akan jawab soalan sekarang. Okay, so kita tengok soalan. Alright, tapak tangan masih tebal ni saya tak sure nak jawab macam mana. So saya nak minta Puan Fuzita Hanum boleh explain sikit tapak tangan masih tebal tu macam mana. Mungkin ada term yang saya tak familiar kan. Tapak tangan masih tebal ni saya tak familiar. Macam mana tapak tangan tebal tu? Okay, Puan, anak saya Puan Fatimah Nabilah, anak saya umur 5 tahun menulis guna 3 jari. Cara pegangan jari di hujung pensil bila menulis. Boleh menulis nama sendiri tapi dia cepat letih atau lenguh. Contohnya kerja sekolah, satu muka surat baru buat. Separuh dia mula letih atau lenguh dan anak saya ada masalah tangan mudah berpeluh. Bila tangan mula berpeluh, anak mula tak nak menulis dan bila buat kerja sekolah, menulis di buku 3 garisan, anak saya menulis terkeluar dari garisan yang sepatutnya. Okey. So macam mana saya nak bantu anak saya ya Puan? Okey, so kita outline kat sini problem Puan Fatimah Nabilah. Nombor 1. Okey. Alright. So kita tulis kat sini problem dia. Number 1. Okay, pegang 3 jari. Okay, good. Anak dah pegang 3 jari. Nombor 2. Boleh tulis nama sendiri. Okay. Boleh tulis nama sendiri. Good. Anak umur 5 tahun Okay. Lepas tu, cepat letih. Cepat letih atau lenguh. Okey. Yang keempat, tangan mudah berpeluh. Tangan mudah berpeluh. Alright. Yang kelima,
menulis keluar dari garisan. Okey. Alright. So, okey, jom kita tengok macam mana kita nak bantu Puan Fatimah Nabilah. Puan Fatimah Nabihah. Okey, so ini 5 masalah yang Puan Fatimah Nabihah senaraikan tentang anaknya. Okey, so anak dah boleh menulis guna 3 jari, which is kita panggil tripod grasp, which is good. Itu bagus macam tu. Okey. So, tapi anak cepat letih ataupun lenguh. Tangan mudah berpeluh dan menulis keluar dari garisan. Okey, nanti Puan Fatimah Nabihah saya akan explain dekat sini apa kemungkinan masalah anak. Puan check balik dekat kita punya perbincangan belakang nanti Puan review Okey, so anak cepat letih ataupun lenguh, most probably anak ada masalah posture. Okey, most probably otot anak tak kuat. So sebab tu anak cepat rasa letih dan penatnya nak menulis. Tangan mudah berpeluh, letih boleh menyebabkan tangan berpeluh. Okay, so what you can do adalah, okay, katalah tangan anak kita mudah berpeluh, so nanti tangan dia jadi pensel jadi slippery kan. So what you can do, balut je pensel. Sambil sementara kita latih dia punya posture, sementara kita kuatkan otot, masa bagi latih anak menulis tu, balut pensel dengan, kan ada jual washi tape. Washi tape, tape yang macam kain tu, yang warna-warni, corak-corak, warna-warni kat DIY ada banyak tu. Balut pensel kayu dia dengan washi tape. Bila dia pegang, berpeluh macam mana pun, pensel tu tetap grip. So tak ada masalah dekat situ untuk dia, okay? Alright, menulis keluar dari garisan, yang ini kena tengok persepsi visual dia. Visual motor perception tadi, okay? Visual motor perception dia tadi. So buat latihan, ajak anak tiru lukisan kita. So test dulu, ajak anak tiru secara rawak tu satu hal. Ajak anak tiru dengan keadaan kita bagi anak grip macam ni. Okey, so contohnya kita ada kotak-kotak kan ya, ada kotak-kotak dekat sini. So kita suruh anak kita lukis rumah ikut bilangan pada kotak. Okey, so tu 2 kan? Ni 2, ni 4. So anak kena lukis benda yang sama dekat bawah sama. So ini adalah antara latihan kita boleh bagi pada anak bila anak menulis keluar garisan. Okey, so sebelum Pulun latih dia untuk tulis dalam garisan macam ni. Okey, sebelum Pulun nak latih macam ni, make sure anak kita ada good visual motor perception. MP kita panggil. Visual motor perception. Okey, so Puan Fatimah Nabihah, saya harap menjawab soalan anda. Alright, okey, wow, Masya Allah. Puan Nur Balkis ada buat nota sikit kat situ, so anda boleh baca nanti. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Teacher Nas pun ada buat kat situ. Alright. Okey, kita tengok lagi. Oh, ada sambungan kat sini. Bila tulis di permukaan lantai, selain ditulis nama, ejaan terbalik pula. Bila anak kita selalu terbalik-terbalik, berikan anak latihan VMP. So anak Puan Fatimah Nabihah berkemungkinan diperlukan latihan VMP. Sebab saya tak tengok anak selalunya terapis akan buat assessment yang menyeluruh, baru kita boleh define betul-betul apa masalah dia. Tapi sementara Puan Fatimah Nabihah boleh dulu latih anak banyak-banyak pada visual motor perception dia. Okey, nanti saya tunjuk contoh. Kalau siapa yang ada modul Kickstart Go Cilik ni dah boleh terus buat dah, sebab dalam ni saya ada senaraikan apa antara aktiviti yang kita boleh bagi bila anak kita selalu tulis terbalik-terbalik, bila anak kita ada masalah dengan visual motor perception. Okay. Alright. So, Masya Allah ramainya kawan-kawan kita tolong buat nota. Okay, daripada Nur Balkis. Oti Aisyah, cara tulis tu kena sama atau tak kisah dia tulis macam mana? Contoh huruf F, kita mula dari atas, anak tulis mula dari bawah. Tak apa je kan? Kena ajar betulkan. Okay. Okay, so soalan Puan Nur Balkis tadi ya. Soalan. Cara ataupun stroke. Kalau OT kita panggil stroke. Stroke penulisan. Stroke menulis. Maksudnya kalau kita tulis dari atas ke bawah. Betul? Biasanya kita akan tulis dari atas ke bawah. Kenapa orang dewasa ramai bermula tulisan dia dari atas ke bawah? Sebab cepat. Atas ke bawah,
lebih cepat. Movement jari kita tak melawan graviti. Macam itulah. So kita punya movement tu akan lebih cepat dan lebih cekap. Tapi bila dia menulis dari bawah ke atas, okey, dari bawah ke atas. Okey. Dari bawah ke atas, kita takut anak akan menulis sedikit lambat. Cuba try, kita try sendiri. So cuba ambil kertas satu, cuba try. Tulis daripada bawah ke atas dengan tulis atas ke bawah. Mana lagi laju? Contohnya kalau saya tulis nama saya kan. Okey. Kebanyakan stroke yang saya gunakan untuk menulis nama ni adalah daripada atas ke bawah. Kecuali A tadi. A tadi saya start daripada bawah ke atas macam tu. So tapi most movement yang lain adalah daripada atas ke bawah. So anak bila dia banyak start daripada bawah, contohnya, so nanti dia akan ganggu dengan jarak penulisan. Dia akan ganggu dengan susunan huruf pada tulisan tersebut. Okey, sebab daripada atas ke bawah kita lebih mudah nak anggar jarak huruf tersebut pada line. Tapi kalau daripada bawah ke atas akan ada gangguan untuk menganggar jarak daripada line. So biasanya kalau tanya terapis akan kata kita galakkan latih daripada atas ke bawah. Kita galakkan latih daripada atas ke bawah. But again, menulis tidak boleh paksa. Kalau anak kita masih menulis dari bawah ke atas, it's okay. Slow ajak dia untuk tulis daripada atas ke bawah. Buat main rain, contohnya main hujan. Oh, ada awan, jom kita tulis. Hujan turun dari mana? Hujan dari atas. So anak buat stroke dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah macam tu. Okay? Alright. Soalan daripada Muchacha Azra Zakaria. Saya nak sebut nama sekali lagi boleh? Muchacha Azra Zakaria. Comel nama. Okey, Puan, kalau anak boleh tulis, cuma tak suka tulis ayat panjang-panjang kalau buat exercise book tu, macam mana? Boleh bantu anak ini? Okey, so masalah dia apa? Masalah dia adalah boleh tulis. Boleh tulis. Tapi tak suka tulis panjang. Macam latihan dalam buku. Okey, macam mana kita nak bantu anak ni? Dia boleh tulis, dia tak suka tulis panjang. So macam mana kita nak bantu anak yang macam ni? Okey, so macam panjang, one, kita kena tengok kepada endurance. Endurance ni maksudnya ketahanan. Dan bila kita tengok ketahanan, kita kena tengok ketahanan posture. Maksudnya kena tengok keseimbangan dia okey ke tak. Lepas tu kita kena tengok dia punya mata. Fokus mata. Berapa lama fokus mata dia? Sebagus mana fokus mata dia? Okey, so itu adalah endurance. Contoh saya bagi contoh. Saya bagi satu contoh pada anda semua. Okey, saya bagi contoh. Okey, contoh. Aktiviti ni. Baling pundi kacang dalam bakul. Alright. So aktiviti ni baling pundi kacang dalam bakul. Masa anak baling pundi kacang, masukkan ke dalam bakul. Ni contoh daripada modul Kickstart Go Cilik kita. So aktiviti ni sesuai sampai usia 10 tahun pun. Okay. So masa anak kita baling pundi kacang dalam bakul, anak kena baling. Dia kena kawal pergerakan badan dia. Saya ada video dia sebenarnya. Saya boleh nak share dengan anda. Sebentar ya. Sebab saya kena cari video tu sekejap. So semasa anak kita tengah baling pundi kacang dalam bakul, sebenarnya anak kita tengah belajar untuk menggerakkan tubuh badan dia dengan baik. Okey, so anak tengah belajar untuk menggerakkan tubuh badan dia dengan baik. Semasa anak kita semasa anak kita tengah belajar untuk membaling pundi kacang tersebut. Baling pundi kacang, okey? Tengoklah skrin saya tu, memang ada TikTok kat situ, tak apa. Okay, so anak kita nak baling pundi kacang. Alright, so contoh anak kita nak baling pundi kacang. So masa baling pundi kacang, anak kita akan baling pundi kacang dia akan
baling macam tu. So semasa dia baling, pundi kacang tu masuk dekat dalam lubang ataupun tak masuk dekat dalam lubang, itu adalah perkara yang seterusnya. Okey, itu adalah perkara yang kedua untuk kita tengok. Alright? Tapi semasa anak kita baling pundi kacang, anak punya aim adalah nak masukkan pundi kacang tu dalam bakul. Aim anak adalah untuk masukkan pundi kacang ke dalam bakul. Alright? Tapi bila anak kita nak masukkan pundi kacang itu ke dalam bakul, apa yang anak kita perlu lakukan adalah anak kita dia perlu untuk memastikan pundi kacang dia masuk dalam bakul dengan cara adjust dia punya otot. Berapa kuat dia nak baling? Kuat ke dia nak baling slow ke? So dia kena adjust semua itu. Dia kena plan berapa kuat dia nak baling pundi kacang tersebut. Sebab kalau dia baling terlalu kuat, pundi kacang tu tak masuk dekat dalam bakul. Kalau dia baling terlalu slow, pundi kacang pun tak masuk dekat dalam bakul. Kena sedang-sedang elok sahaja dia baling. So semasa anak buat aktiviti macam tu, kita akan dapat nampak anak kita sebenarnya dia boleh ataupun dia tidak boleh nak mengawal pergerakan tubuh badan dia tu masa dia baling pundi kacang. Okay, so cerita dia simple, baling pundi kacang. Tapi dia akan latih kawalan otot badan anak, endurance anak tu. Mata dia nak fokus, dia ada 20 pundi kacang dia nak kena baling. Ada anak kalau mata dia punya fokus tak bagus, dia baru baling 5 dia dah susahlah nak masukkan, dia dah penat. Okay, so latihan-latihan yang simple macam ni, latihan yang macam yang saya tunjukkan sebentar tadi, baling pundi kacang dalam bakul, adalah antara latihan yang simple yang kita boleh bagi pada anak-anak dan sebenarnya sangat efektif untuk bantu anak kita increase dia punya endurance. Endurance visual dia, endurance pergerakan dia untuk dia boleh menulis dengan baik. Okay? Baiklah. Alright, so saya harap menjawab persoalannya. Banyak juga soalan ni. Okey, ada murid saya tulis perkataan atas bawah tak ikut garisan. Macam mana nak betulkan? Ada murid saya yang tulis perkataan tapi boleh tertinggal satu huruf atau lebih. Setiap kali tulis perkataan mesti tak lengkap perkataan tu. Bagaimana saya boleh bantu murid ini? Tak lengkap tulis. So kita gabungkan soalan teacher Nas ni. Nombor 1, tulis perkataan tak ikut garisan. Nombor 2, tertinggal huruf. Okey. Tertinggal huruf. Lagi satu soalan daripada Puan Nurul Balkis. Tulis terbalik. Okey. Alright. So, tulis perkataan tak ikut garisan, tertinggal huruf dan tulis terbalik. Ini soalan daripada Teacher Nas. Ini soalan daripada Puan Nurul Balkis. Okey. So, kalau anak tulis perkataan tak ikut garisan, maksudnya dia tulis atas bawah sekitar ada garisan macam ni kan. So, kita ada garisan, anak tu akan tulis nama saya pun garisan tu. Apa indikator dia dekat situ? Kita tengok dekat situ ada kaitan dengan dia punya koordinasi visual motor. Visual motor, again, visual motor perception dia. Tertinggal huruf pun sama. Visual motor perception. Oh, nampaknya saya kena buat satu mini webinar khas untuk visual motor perception untuk anda semua. Okey, sebab banyak anak-anak yang memang ramai anak-anak yang ada masalah menulis, visual motor perception mereka problem. Selalu kita ingat tu masalah sebenarnya masalah visual dia, mata dia. Dia tak tahu kat mana dia nak letak tulisan tu. Ada kaitan dengan spatial, space, kedudukan huruf, di mana dia nak letak huruf tu. Perkaitan antara garisan dengan huruf, perkaitan antara pensel dia punya hujung, bucu tip pensel dia dengan garisan dekat atas kertas. Itu semua adalah visual motor perception. Tulis terbalik. Macam mana kalau anak tulis terbalik? Puan Nurul Balkis ada buku ni kan? Nanti page. Sebentar ya, saya tengah cari. Page 78. Nanti Puan Nurul Balkis tengok dekat page 78.
konsep kedudukan, beza kiri kanan, tulis terbalik. So aktiviti dalam ni semua adalah aktiviti-aktiviti yang relevan untuk anak yang selalu tulis terbalik. Dan for your information, sehingga 7 tahun memang ramai anak yang masih confuse kiri kanan. So normal lah kalau anak 4 tahun confuse kiri kanan. But still kita boleh berikan aktiviti dan make sure pilih aktiviti yang sesuai dengan umur dia. Okay? Yang sesuai dengan umur anak tersebut. Alright. Alhamdulillah Puan Fatimah Nabiha boleh tengok modul tu nanti. Okey, isi kesan dari papan putih mereka salah yang tak ikut apa yang ditulis papan putih. Okey, salin kat papan putih mesti salah dan tak ikut, itu ada kaitan dengan ocular vestibular dia. Dia gerak je kepala, dia turun bawah balik, dia dah tak jumpa dah kat mana dia salin tadi. Itu pun visual motor dan ada kaitan dengan memori anak. Okey. Menulis dari bawah ke atas, anak akan susah nak jarak. Okey, terima kasih Puan Husna Alif pun buat nota kat sini. Alright. Amat suka baling pundi kacang. Ya. Yeah. Pundi kacang mak dia memang cantik, seronok dia baling. Cim Cim Chang, saya suka betul. Malam ni nama semua comel-comel. Cim Cim Chang kata ada yang tulis terlalu besar, kertas bergaris 3 pun tak muat. Menulis terlalu besar, tidak perasan garisan sama dengan kes daripada teacher Nas tadi. Dia ada kaitan dengan visual motor perception. Okay, so visual motor perception kalau dekat dalam modul Kickstar ni siapa yang dah ada, sebab kita dah hot kan, dah ada 1000 berapa orang tah dah beli buku ni. So saya siapa yang dah ada yang tengok, saya rasa ramai yang dah tengok, yang tengok ni pun dah ada buku ni. So dalam ni memang ada aktiviti khusus untuk visual motor perception. Okay, so boleh tengok dekat aktiviti yang ada kecekapan membaca dan menulis tu. Ada senarai aktiviti tu, ada 400 aktiviti dalam tu kan. So ada senarai nombor aktiviti tu. Pilih salah satu dan tengok mana aktiviti yang anak kita nak buat. Setiap hari kan kita buat aktiviti dengan anak antara 15 ke 30 minit. Okay, so antara 15 ke 30 minit tu pilih satu aktiviti daripada modul Kickstart anda. Okay, yang tak ada modul Kickstart lagi, it's okay. Kalau rajin boleh Google je. Semua term yang saya cerita ni anda boleh Google sebenarnya. Tapi kalau rasa tak sempat nak Google, you tak sure yang mana satu nak choose, okay, dapatkan je modul Kickstart Go Cilik tu, senang. Okey, sebab sampai 16 Mei ni kita tengah lagi promosi RM95. Alright, so modul Kickstart Go Cilik ni saya tunjukkan sampel kita punya buku. So ini kita punya buku. Alright. Okey, so 400 aktiviti pembelajaran multisensory ada bersama anda. Dia hybrid tau. Saya nak cerita, buku ni hybrid. Okay, so kita stop sharing. Buku ni hybrid. Hybrid tu maksudnya kita ada buku fizikal, anda akan dapat buku fizikal macam ni, dan dekat dalam buku fizikal tu dia ada tempat untuk kita download e-book. Sebab biasanya bila kita pakai e-book, kita boleh bagi dalam bentuk warna-warni macam ni. Kalau kita pakai nak print, dia jadi costly sebab 400 aktiviti. So dia ada berapa page kat sini? Dia ada sangat banyak page. Okay, so dia ada total 413 page kat sini. So ada banyak sangat benda yang kita nak share. So kita buat hybrid buku ni, maksudnya anda akan dapat buku fizikal ni. Kita dah start post mungkin ada yang dah dapat, mungkin ada yang masih dalam on the way lagi nak sampai ke anda. Okay, so anda akan dapat buku fizikal macam ni. Alright, lepas tu anda akan dapat dekat dalam tu dia ada senarai aktiviti, masalah anak semua, ada senarai aktiviti kat sini, senarai problem, anak withdraw, anak ada separation anxiety, rangsangan oral motor, anak kurang fokus lewat pertuturan, anak belajar main bergiliran, aktiviti gerak besar untuk membaca. So semua tu ada dekat dalam buku ni. Dan kenapa saya kata buku ni hybrid? Hybrid maksudnya anda akan dapat satu keping buku, satu naskah buku yang macam ni boleh masuk dekat dalam handbag. Biasa handbag mak-mak kan besar kan? Okay. Lepas tu anda akan dapat downloadables macam ni. So ada page yang akan ada QR code. Kita kan zaman COVID ni kita dengan QR code. So ada
page yang ada QR code, you boleh scan je dengan phone, buka phone, cari QR scanner yang kita biasa guna nak pergi kedai masa COVID ni, scan QR scan ni dan nanti anda akan terus dibawa pergi ke Google Drive untuk anda download e-book ini. Okay? Dan selain itu, hybridnya lagi adalah kita ada juga playlist video. Semua dah siap-siap dalam buku ni. Tak payah nak Google, tak payah nak pakai Gmail dah. Beli je buku ni, you dapat everything inside the book. So kita ada QR scan untuk video penerangan daripada saya. Dan video ni, interestingnya, you beli sekarang, you dapat apa yang you dapat dan you dapat extra lagi sebab kita orang tengah dalam usaha untuk buat video untuk setiap 400 aktiviti dalam ni. So nanti ada video untuk cabut sepit dari kad, nanti akan ada video untuk aktiviti 002, aktiviti 003 sehingga aktiviti 400. Kita akan buat video spesifik untuk setiap aktiviti tu dan anda boleh tengok melalui QR code yang ada pada anda. Okay? Begitu. Okay. So dah 1 jam 43 minit kita bersama. Alhamdulillah. So mini webinar ni sebenarnya saya plan dalam 1 jam 30 minit sahaja. So nanti saya akan cantikkan sikit kita punya PDF ni sebab ada a few PDF yang saya kena download daripada whiteboard saya punya Zoom sebab tadi kita ada masalah teknikal sikit, saya tak dapat nak terus tulis. So saya akan cantikkan sikit kita punya PDF sharing tadi. Ni nota kita ni saya akan cantikkan sikit supaya anda lebih mudah faham. Alright, so nanti saya akan downloadkan dan saya akan PDF-kan dan saya akan gambarkan juga, visualkan juga. Saya akan share kat Facebook saya ni. Anda downloadlah dengan riangnya. Okay. Alright, so tunggu saya siapkan PDF ni. Puan buku dah start. Okay. Alright, so saya rasa itu sahaja perkongsian kita malam ini. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang menonton malam ni. Ingat, apa sahaja yang kita nak risau tentang anak, semua itu adalah relevan. Okay? Kerisauan seorang ibu, kerisauan seorang ayah adalah kerisauan yang relevan. So anytime kita rasa risau dengan perkembangan anak kita, tidak salah untuk kita terus bawa anak kita jumpa dengan pakar. Okey, tidak salah untuk kita bawa anak kita jumpa pakar. Teruskan bawa anak jumpa pakar. Pastikan anak kita kita betul-betul pastikan yang perkembangan anak kita itu dalam keadaan yang baik. Okey? Tapi pada masa yang sama, jangan over risau. Pastikan kita tahu milestone perkembangan anak. Lupa nak cerita. Dalam buku modul Kickstart ni pun kita ada cerita pasal milestone tau. Kita ada e-book dengan video khas tentang milestone, kita panggil track the progress. So anda boleh track progress anak, ada e-book tentang track the progress untuk umur 18 bulan sampai 24 bulan, 24 bulan sampai 36 bulan, 3 tahun sampai 4 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun. So boleh track progress anak dan ada juga video dekat sini, boleh download QR code dia. Okay, QR scan dia download dekat buku ni. So track the progress anak. Okay, saya ada explain satu persatu dekat dalam video track the progress tu macam mana kita nak track progress anak kita. Okay, so tolong share video ni, share, okay, sebab saya nak bagi, saya akan buat sharing khas tentang visual motor perception. Yang tu saya tulis, nanti kita lupa. Okay, saya akan buat sharing khas mini webinar percuma seperti malam ini. Okay, tentang visual motor perception. Okay, so saya nak janji dengan anda ni, saya nak buat satu sharing khas, okay, tentang visual motor perception. Okay, tunggu sekejap lagi skrin saya keluar. Sharing khas tentang visual motor perception. Okay. Mini webinar percuma.
Sama juga macam malam ni keadaan dia. Okey, saya akan bagi juga free PDF. Saya nak video hari ni yang kita share, yang kita dengar, yang anda tengah dengar ni, saya nak 400 share. Gitu. Dia ada pengeras je lah. Pengeras dia 400 share. So saya dapat 400 share, saya akan buka mini webinar Visual Motor Perception. Visual Motor Perception ni nanti akan ada banyak worksheet yang saya akan kongsikan kepada anda dan sangat sesuai untuk anak yang berusia 4 hingga 10 tahun. Okey. So kalau nak saya share tentang visual motor perception, saya nak minta anda sama-sama kawan-kawan, ajak kawan-kawan share live hari video ni. Ya, betul. Betul. Cim cim cung. Share video ni. Share video ni, video live saya ni. Share video ini. Share video ni, mini webinar anak cekap menulis ni saya dapat 400 share. Saya akan buka mini webinar percuma khas tentang visual motor perception. Okey, dan saya akan bagi beberapa worksheet yang anda boleh gunakan untuk anak-anak anda di rumah semasa melatih anak menulis dan ianya sesuai untuk anak usia 4 tahun sehingga 10 tahun. Okey, so janji dengan saya, janji dengan saya minta anda tolong share video ni. Sebab apa saya minta share? Sebab saya nak ilmu ni sampai kepada lebih ramai orang. Bukan kita je struggle dengan anak, orang lain pun struggle dengan anak. So sampaikan ilmu ni kepada kawan-kawan kita. Terima kasih kepada anda semua yang dah share. Terima kasih dan saya minta maaf dengan ada lagging sikit dengan internet dan sebagainya. So saya harap anda jelas dengan perkongsian hari ni. Boleh komen saya jelas perkongsian hari ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Alright, so jelas ke perkongsian kita hari ni? Alright. So kita baru ada 88 share je, tak banyak ni. So saya nak minta 4 kali ganda. Okay, so saya nak minta ada 400 share mini webinar ni. Cukup 400 share lah sampai besok pun kita boleh share lagi. Cukup 400 share yang ni saya akan kongsi visual motor perception. Okay, sekali dengan dia punya worksheet saya akan bagi pada anda secara percuma dalam mini webinar visual motor perception kalau dapat 400 share video ini. Okay, baik, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. So jangan lupa sampaikan apa yang kita tahu. Kalau nak sampaikan melalui tulisan pun boleh, nak sampaikan melalui video pun boleh, nak sampaikan melalui audio, cerita pun boleh, share je pun boleh juga. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye.